Apa dalil nakli Perikatan Nasional jatuhkan kerajaan perpaduan? Pagi tadi, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Mohamad menegaskan bahawa beliau, rakan-rakan Esko dan semua ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan Perpaduan Perak sebelah suara menyatakan komitmen untuk terus mendukung kestabilan dalam kerajaan. Kenyataan tersebut sekaligus menafikan dakwaan kononnya wujud usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada menerusi gerakan kera mengambang. Komitmen secara kolektif ini bukan sahaja atas pertimbangan politik tetapi mengambil kira tuduhan dan persepsi negatif yang sengaja dibuat ini boleh menggugat kepercayaan para pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri, katanya kepada media. Sidang media tersebut dihadiri semua ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan kecuali ahli Dewan Undangan Negeri Kepayang Nga Komeng yang juga Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan yang kini berada di Jepun atas urusan rasmi. Sa'rani berkata Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria sengaja membuat dakwaan untuk membentuk persepsi kononnya wujud pergeseran dan ketidakstabilan dalam kerajaan Perak. Perlu ditegaskan bahawa kerajaan negeri Perak bukan sahaja kuat dan stabil, malah semakin kukuh dengan didorong semangat kebersamaan, sifat tanggungjawab dan kesungguhan termasuk untuk menjayakan setiap agenda yang digariskan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030, ujarnya. Beliau juga menasihatkan semua pihak supaya berpolitik secara bertanggungjawab, bukannya mencetuskan polemik yang hanya mengundang kekeliruan dan keresahan rakyat yang muak berdepan episod pergeseran politik. Saya juga mengajak semua rakan-rakan parti politik termasuk pembangkang untuk bermuhasabah, menyuburkan politik matang dengan memberi idea atau teguran demi kebaikan rakyat dan kemajuan negeri, bukan mencipta persepsi yang akhirnya mengundang ketidakstabilan, tegasnya. Hari ini mesyuarat ketiga tahun pertama sidang Dewan Negeri yang ke-15 Perak Darul Rizwan bermula. Tidak pula kedengaran usul undi percaya daripada pihak pembangkang yang sibuk dengan kisah kera mengambang bersama kata-kata politik. Persoalan yang sehingga ini belum berjawab ialah apakah rasionalnya gerakan menjatuhkan kerajaan perpaduan ini sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaburan langsung asing FDI yang mencurah masuk sebaik sahaja kerajaan perpaduan dibentuk dijangka memberi limpahan ekonomi kepada rakyat Malaysia. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam sesi sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Pelaburan diluluskan bagi suku pertama 2023 adalah sebanyak 71.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan 60% ketimbang suku pertama tahun lalu. Pelaburan digital berkualiti dari Amazon Web Services 25.5 bilion ringgit menjelang 2027 dan Tesla dalam kenderaan elektrik. Perjanjian Gili Proton lebih serius projek di Proton City. Begitu juga Rongsheng Petrokimia di Johor. Ekonomi mencatat pertumbuhan 5.6% suku pertama. Ini lebih tinggi daripada Indonesia 5%, China 4.5% dan Vietnam pula 3.3%. Ini juga lebih kukuh daripada unjuran Bank Negara Malaysia sebelumnya. Kadar pengangguran juga menurun ketimbang suku keempat tahun lalu, tegas Perdana Menteri. Anwar menegaskan peningkatan pelaburan dan jumlah hasil juga berlaku adalah akibat reformasi institusi yang dilakukan di pihak kerajaan, khususnya bagi beberapa agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Percakapan Rasa Malaysia SPRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Kerana beberapa langkah tata kelola yang telah dijanjikan, termasuk wewenang yang lebih luas pada badan penguatkuasaan, termasuk LHDN, SPRM. Kemudian, kita telah membatalkan beberapa kelulusan rundingan terus, walaupun ada beberapa tindakan segera mengikut kaedah fast track tender, terutama dalam isu seperti tebatan banjir dan projek-projek sekolah daif dan klinik desa. Tegas Anwar. Menurut beliau, keutamaan tetap diberikan kepada tender kontraktor Bumiputera selain mengurangkan kerana birokrasi melalui pasukan petugas khas reformasi agensi atau STAR yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Tindakan membatalkan monopoli telah dilakukan seperti mana model dui rangkaian 5G. Satu keputusan tegas dari kita walaupun tekanan dari Amerika Syarikat dan Eropah sangat kuat, tambahnya. Nah, apa dalil nakli Perikatan Nasional yang boleh dijadikan bukti bahawa tindakan menjatuhkan kerajaan perpaduan adalah benar? Tidak lain tidak bukan cakap-cakap wujudnya pergeseran dalam kerajaan Perak atau kononnya dasar ekonomi yang dibawa kerajaan perpaduan bercelaru hanyalah perang psikologi yang jauh melencong daripada penerimaan akal yang sihat.
Justru, marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 100 yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Wallahu a'lam.